Tu tanda orang ingat mati, dia buat amal ibadat, sama ada tidak dipuji ataupun dipuji, dia akan perbanyakkan lagi beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah-tambah kita berada di akhir zaman, kita kena buat amal ibadat yang mudah untuk kita buat. Apa dia? Jangan pernah tinggal dua perkara. Jangan pernah tinggal dua perkara di akhir zaman ni. Apa dia? Yang pertama, jangan pernah tinggal istighfar kepada Allah. Yang kedua, jangan pernah tinggal selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بسم الله ما شاء الله لا يسوق خير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا يأتي بحسنات إلا الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربي يسير ولا تعسر اللهم ربي التمنين بالخير وقال الله تعالى في القرآن العظيم أينما تكونوا يدرككم موت ولو كنت في بروج مسيدة إلى الآخر آية صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم النوم أخو الموت صدقت يا رسول الله. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, pertama-tama kali marilah sama-sama kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana masih diberikan kesempatan, diberikan peluang untuk sama-sama kita berkumpul dalam majlis ilmu. Sama-sama kita berkumpul dalam taman-taman syurga.
Tanpa melengahkan masa, marilah sama-sama kita mulakan majlis kita dengan membaca umul kitab. Inna nabiyil kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Firman Allah Subhanahu wa taala, di mana-mana jua kamu berada, maut akan mendapatkan kamu bila sampai ajalnya. Sekalipun kamu berada dalam benteng-benteng yang tinggi lagi kukuh. Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, Allah firman dalam Al-Quran, Allah rekodkan dalam Al-Quran, tak kiralah kita berada di mana-mana sekalipun, dalam tembok besi sekalipun, bila mana sampai ajalnya, maka kita akan meninggal dunia. Kematian tidak mengenali usia kita. Kematian tidak mengenali berapa jumlah ibadat yang kita buat kepada Allah. Bila sampainya kematian, maka akan mati. Yang akan ikut kita pada waktu itu, amalan-amalan yang kita buat di atas muka bumi. Itu pun jikalau amalan yang kita buat dalam keadaan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab rahsia kematian menyebutkan tanda-tanda seseorang itu mengingati akan kematian. Tanda-tanda seorang itu sering mengingati mati. Pertama ialah dia akan memperbanyakkan ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda orang ingat mati, yang pertama dia akan mempertambahkan ibadat dia pada Allah. Bukan dia kata pada nantilah. Nantilah, bukan nak mati kira dia. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang Allah Ta'ala sebut pada dia, kematian tidak mengenali di mana kamu berada sekalipun. Hatta dalam tembok besi sekalipun tetap akan dijemput oleh kematian. Tengah duk bawa kereta, dijemput kematian. Tu bila kita terjadi satu-satu musibah, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah ni tak kira sama ada musibah yang kecil ataupun yang besar. Musibah yang kecil ni macam mana? Tersepak batu ke, jatuh longkang ke, nak aksiden ke, tak aksiden lagi, baru nak aksiden dan elok. Maka ucapkanlah kamu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan jikalau kamu berlaku kematian, kematian ini antara musibah yang paling besar. Matilah musibah yang paling besar, maka ucapkanlah kamu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab apa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dia, siapa-siapa yang ditimpa musibah, ia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, orang ini akan digantikan dengan barang yang lebih baik daripada apa yang kita miliki. Maksud dia, bila kita ni jadi satu-satu musibah, handphone kita hilang, kereta kita hilang, kereta kita aksiden, motor kita aksiden, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah akan ganti barang itu dengan lebih baik daripada yang kita miliki.
Jangan kita salahkan orang. Tahulah orang tu pinjam kereta kita sampai aksiden, jangan sepi salah dia. Seolah-olah kita tidak percaya qada dan qadar daripada Allah Subhanahu wa taala. Tu bila kita sayang satu-satu perkara ni tuan-tuan, sayang satu-satu benda, Allah akan ambil benda yang kita sayang. Tu kata pada bila kita ni memperingati mati, yang pertama dia akan mempertingkatkan amal ibadat dia kepada Allah. Walaupun dia tak sembahyang banyak, hanya dia sembahyang 5 waktu, kemudian sembahyang sunat sikit-sikit ya. Nak kata bangun malam payah, tapi dia rajin buat apa dia? Dia rajin bersedekah, dia rajin baca Quran, dia rajin berzikrullah. Ini dia tambahkan nikmat, ditambahkan amal ibadah. Sebab bila kita mati ni, ada 3 golongan yang akan ikut kita sampai ke kubur. Waktu kita mati ni, ada 3 golongan yang akan follow kita sampai ke kubur. Yang pertama yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kita mati ni pada yang akan ikut kita pada yang pertama iaitu dalam satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut yang pertama, yatba'u mayyita salasatun fayarji'u isnani wa yabqa ma'ahu wahidun yatba'uhu ahluhu wa maluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa a'maluhu. Dalam satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ada 3 golongan yang akan follow kita. Ada 3 golongan yang akan follow kita sampai ke kubur. Pertama iaitu harta benda kita. Kereta kita, rumah kita. Rumah tak ikut lah, ikut kan pakat teriak dengan jalan. Terkejut beruk kawan tu rumah ikut. Jangan tinggallah tuan aku. Oi, tak ada. Apa dia maksud rumah ni ikut sekali, maksud dia macam mana? Kita sayang nak tinggal harta benda kita tu. Yang kedua apa dia? Yang kedua anak dan isteri kita, anak-anak pinak kita pakai ikut sampai kubur. Yang ketiga iaitu amalan-amalan yang kita buat di atas muka bumi ni. Amalan kita baik, maka kamu akan dapatlah syurga Allah. Amalan tak baik, na'udzubillahi min dzalik. Tuan-tuan, Allah Ta'ala tunjuk kepada kita ni tuan-tuan, betul apa yang Nabi SAW sebut dalam hadis dia. Nabi sebut dalam hadis ni tuan-tuan, tak lari. Tu bila kita dengar hadis-hadis Nabi, maka jawablah sadaqata, yakni apa dia? Betul apa yang Nabi sebut tu. Betul Nabi sebut apa dia tuan-tuan? Nabi sebut apabila mati anak-anak Adam, maka akan ikut dia 3 perkara. Yang pertama harta benda, yang kedua anak pinak, yang ketiga amalan dia. Betul apa yang Nabi SAW. Cuba tuan-tuan perhatikan kemangkatan raja. Cuba tuan-tuan perhatikan kemangkatan raja. Saya dulu kecil-kecil tertanya-tanya, bila orang biasa mati, prosedur dia tak lama. Orang biasa mati ni tuan-tuan tak lama. Paling lewat 3 jam, 4 jam dah settle lah. Kemangkatan raja ni lama, ambil masa. Dia nak tu, dia nak ni, ikut prosedur ni. Dah bawa kereta, lambat pula penghormatan terakhir. Ni kata ni. Waktu kemangkatan raja, waktu tu tuan-tuan, waktu tu kemangkatan raja Kedah. Waktu tu kemangkatan raja Kedah. Saya tengok ni tuan-tuan, mereka bawa habis pingat-pingat dia. CJ dia bawa habis, boh atas satu bantai warna hitam. Bukan satu bantai, banyak bantai. Dah bawa bantai tu pula, jalan pelan pula. Kalau saya tak dah. Nak jalan pelan macam ni kan dia? Jalan warak sungguh, selangkah. Pegang pula tu, lengah kat tengah jalan jangan nak buat pasal. Sampai ke kubur, belum masuk lagi. Tu yang Nabi sebut, apabila kita meninggal dunia, harta benda kita akan ikut. Pingat-pingat yang dia diiktiraf ikut dia sampai kubur.
Harta benda dia, kereta dia, motor dia, semua ikut sampai kubur. Yang terakhir apa dia? Amalan dia pun ikut sampai kubur. Yang duduk dengan dia pada waktu itu ialah amalan dia. Anak dan isteri dia, fayarji'u sunani, yang kedua-dua itu akan kembali pulang ke rumah. Balik rumah, bini apa ni, anak pergi nak balik rumah. Balik bapa nu dalam kepala otak nu, pak aku mati dah, kena paraik takkan nak tunggu saja aku pergi tuan. Kalau jenis anak ingat pada akhirat, insya-Allah. Tu kita semayang, puasa, zakat, baca Quran, jangan duk tinggal nama-nama mak ayah kita dalam doa. Jahat macam mana pun mereka dulu pernah buat orang kata pukul kita ke, duk buat naya kita ke, belasah kita ke, jangan tinggal doa pada mereka. Sebab apa? Itulah senjata untuk kita berkumpul dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tu hidup di atas dunia ni tuan-tuan, kena buat 4 perkara. 2 kita kena lupa, 2 lagi kita kena ingat. 4 perkara ni kena buat. 2 kena lupa, 2 kena ingat. 4 perkara ni kena buat tuan-tuan, nanti rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dia tuan-tuan? Yang pertama kita kena lupakan 2 perkara, iaitu kita kena lupakan dosa orang lain terhadap diri kita. Kawan-kawan kita pernah buat zalim dengan kita, kita kena lupakan apa yang dia buat pada dia. Hak dia buat dosa dengan kita tu, anggap dia tidak sengaja, aku maafkan dia. Tuan-tuan dan dirahmati oleh Allah. Yang kedua, kita kena lupakan apa dia? Yang kedua, kita kena lupakan kebaikan yang kita buat pada orang lain. Sedekah, baca Quran, bantu dia susah senang dia. Nah, ni Allah uji kita tuan-tuan. Allah uji kita. Nah, lagi apa lagi? Yang kedua, yang orang kata 2 yang kita lupakan dan 2 kita kena ingat. Yang pertama yang kita kena ingat ialah dosa diri sendiri. Ni Allah pilih kita boleh mai duduk dalam kuliah. Allah pilih mai kita boleh semayang jemaah. Kena ingat, ya Allah, aku ni banyak dosa, ya Allah. Terima kasih ya Allah bagi aku mai semayang jemaah. Sebab apa? Sebab setiap langkah seseorang itu datang semayang jemaah akan dihapuskan dosa-dosa dia. Sekalipun habis dah dosa dia, akan dihapuskan dosa ibu dan ayah dia. Itu lagi hebat. Tu kita ni buat kebajikan, jangan lupa pada mak ayah kita. Dosa kita kena ingat. Allah bagi rezeki pada kita banyak, kena ingat, ya Allah, rezeki Allah Taala bagi rezeki aku tak putih-putih. Aku ni banyak dosa lagi, ya Allah, ampunkanlah dosa aku, ya Allah. Kena ingat dosa kita. Dan yang kedua perkara yang kita kena ingat apa dia? Yakni kebaikan orang terhadap diri kita. Orang yang bantu kita ni kita kena ingat jasa baik dia. Kawan ni dulu pernah tolong aku ni, esok lusa nanti kalau dia ada susah aku nak tolong balik lah. Makna dia kita kena bantu balik apa yang dia buat pada kita. Itu kena buat tuan-tuan dan dirahmati oleh Allah. Sebab apa? Sebab dunia ni seperti mana ular. Nabi sebut, ulama sebut, dunia ini seperti mana ular. Disentuh lembut tetapi bisanya mampu membunuh manusia. Dalam satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut apa dia? Inna mimma akhafu alaikum ba'di. Nabi sebut, ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha, kata Nabi. Apa dia Nabi sebut? Nabi sebut, sesungguhnya Nabi kata, antara yang aku paling khawatirkan, kata Nabi, apa dia? Pada diri kalian setelah peninggalan aku. Nabi sebut, bila aku mati ni, aku risau. Kita sayang dekat seseorang, risau. Kita pergi mana-mana outstation, WhatsApp bini tak balas, dia risau. Pergi mana tak lah orang tua ni, risau. Risau sebab apa? Sebab sayang. Macam tu juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Nabi punya sayang kepada kita, Nabi risau, yang mana di akhir zaman ini Nabi SAW sebut, setelah kewafatan aku, kata Nabi, akan dibukakan kecantikan-kecantikan dunia. Orang hari ni buat kerja kerana mengejar jumlah gajinya. Orang hari ni buat kerja kerana banyak menuntut hak-hak masing-masing. Tapi mereka tidak melakukan kerja kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu rezeki kita payah berkat. Tu barang yang kita sayang mudah diambil oleh Allah Ta'ala. Tak payah cakap tuan-tuan lah saya, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Saya pun 2 kali 5 ya. Nak kata apa dia? Kita ni benda yang paling kita sayang Allah akan ambil juga. Bila-bila masa Allah akan ambil. Bila kita bercakap dekat orang, benda yang kita sayang kita kena sedekah, benda yang kita sayang kita kena beri pada orang lain, tiba-tiba kita tak buat, Allah ambil dalam bentuk yang lain, tuan-tuan. Saya, tuan-tuan, Allah uji sikit. Allah uji macam mana, tuan-tuan? Saya ni ada satu kain ridak, kain lapis semayang ni, kain sejadah. Kain sejadah ni diberikan guru saya. Kain sejadah ni duduk dengan saya selama 7 tahun. 7 tahun juga masih berbau minyak wangi dia. Wallahu a'lam, kok dia rendam dengan minyak wangi tu, wallahu a'lam. 7 tahun duk bau minyak wangi, jangan duk buat pasal. Tak pernah basuh. Makna tak pernah basuh di sini pada dia hanya saya guna pakai waktu nak semayang baru pakai. Tak pernah bawa keluar rumah. Punya sayang. Tak pernah bawa keluar rumah, punya sayang. Satu hari nak pi kuliah maghrib. Pi kuliah maghrib, tuan-tuan, kelang kabut. Capai kain selendang, kain kita nak lapis semayang ni, saya capai yang atas tempat rak letak sejadah. Capai buah atas palabu, pi masuk kereta, tekan minyak. Sampai tengah highway baru perasan ridak yang saya sayang. Baru perasan, Allah ridak ni pula dah bawa silap, bawa pula dah. Nak patah balik jauh dah. Nak patah balik jauh dah. Kemudian tak apalah, dalam hati tawakal je lah. Pi tempat kuliah. Sampai tempat kuliah, orang kata kuliah lebih kurang semayang isyak apa semua. Lepas semayang isyak, ada satu orang jemaah ajak pi rumah. Ustaz, jom pergi rumah Ustaz, buat doa selamat. Doa selamat boleh, suruh baca Yasin memang doa panjang sungguh. Tuan dan dirahmati, paling malas kita. Lepas doa selamat, boleh makan, boleh minum, nak balik. Nak balik takkan nak tidur rumah kawan tu kot, nak mampu. Nak balik. Keluar pintu rumah, tuan rumah tegur. Ustaz. Awak pula. Ustaz, saya ni teringin dengan ridak ustaz tu, boleh bagi kat saya tak? Pergi, tuan-tuan. Hak duk bawa ridak ni, dia kata apa dia? Saya teringin dengan ridak ustaz, boleh tak ustaz bagi kat saya? Dalam hati kata, dalam banyak-banyak benda ni juga hang minta noh. Hang minta lah serban boleh gagah lagi. Serban banyak kat rumah ni, hang minta benda yang aku sayang. Nak kata apa dia? Benda yang paling kita sayang itulah akan diambil oleh Allah Ta'ala. Jadi maksud dia, kita kehidupan di atas dunia ni jangan terlalu sayangkan harta dunia, kerana benda itu akan hilang sekelip mata. Benda tu akan hilang sekelip mata. Sayang mak ayah kita, buat benda kebajikan, hantarkan pahala-pahala pada mereka. Allahu Akbar. Tuan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita ni tuan-tuan nak mati. Betul lah apa Nabi sebut, mati anak Adam ni, yang ikut dia 3 perkara, yang balik 2, tinggal 1. Macam raja tadilah, kemangkatan raja ni, hantar dia bawa dengan pingat, bawa dengan sijil, bawa dengan pangkat, bawa dengan apa, sampai di kubur. Wak masuk dalam kubur, tinggal dia dengan amalan dia. 2 benda lagi balik, anak bini balik, habis belaka. Yang duduk dengan dia amalan. Amalan yang mana? Amalan yang ikhlas. Hak kita buat kerana Allah, bukan kerana makhluk. Tu tanda orang ingat mati, dia buat amal ibadat, sama ada tidak dipuji ataupun dipuji,
dia akan perbanyakkan lagi beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah-tambah kita berada di akhir zaman, kita kena buat amal ibadat yang mudah untuk kita buat. Apa dia? Jangan pernah tinggal dua perkara. Jangan pernah tinggal dua perkara di akhir zaman ni. Apa dia? Yang pertama, jangan pernah tinggal istighfar kepada Allah. Yang kedua, jangan pernah tinggal selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu orang guru, nama dia Abah Guru Sekumpul nama dia. Abah Guru Sekumpul ini satu orang alim ulama yang hebat yang duduk di Indonesia. Hebat dia, tarah wali Allah. Hebat sungguh. Tarah wali Allah, tuan-tuan. Kita lebih kurang dengan kuali ya. Rasa nak buat ibadat, buat tak mau sudah. Dia punya tahap wali ni, tuan-tuan. Dia nak tarbiyah seseorang, dia tidak akan menghukum orang tersebut. Macam kita lah. Tuan-tuan boleh baca Quran, tiba-tiba ada orang tak reti baca Quran, datang bisik dekat tuan-tuan. Dia kata, ni Mat, aku ni nak minta tolong sikit Mat. Tolong apa dia? Tolong aku Ustaz, ajak aku baca Quran Ustaz, aku ni tak reti baca Quran. Itulah hang dah tua bangka baru nak mengaji. Lingkup orang ni, tuan. Sekali dia terasa hati nak buat ibadat, tiba-tiba dikondem dengan kita, tanggunglah kita. Na'udzubillah min dzalik. Abah Guru Sekumpul ni, tuan-tuan, tak pernah orang kata cakap benda yang kasar. Dia ada satu orang anak angkat. Anak angkat dia ni penyanyi terkenal di Indonesia. Terkenal. Lirik lagu anak dia ni, tuan-tuan, lirik yang berkaitan dengan hati-hati, yakni tasawuf. Lirik dia. Bila dia mati, dia aksiden, dia mati. Aksiden mati. Bila mati, tuan-tuan, mak dia mimpi yang mana anak dia ni tak tutup aurat. Anak dia buka aurat, tak pakai tudung, tak pakai stoking. Kita nampak gaya, confirm neraka. Nampak gaya. Tapi di situ perubahan yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Tu kita tak boleh hukum orang. Orang tu sama ada tak pernah main masjid, tak boleh hukum dia. Orang yang main masjid pun kita tak boleh nak hukum dia tu. Orang kata ikhlas tak ikhlas. Yang boleh menentukan Allah. Apa dia, tuan-tuan? Anak angkat dia ni penyanyi. Anak angkat dia ni rajin rapat dengan Abah Guru Sekumpul. Rapat sungguh dengan Abah Guru Sekumpul. Rapat sungguh dengan Abah Guru Sekumpul ni, tuan-tuan. Asal jumpa Abah Guru Sekumpul, ada je amalan yang Abah Guru Sekumpul ni bagi. Bila mati dia, mak dia bermimpi. Mimpi jumpa dengan anak dia. Mimpi jumpa dengan anak dia. Anak dia duduk dalam satu tempat yang mana tempat tu sangat cantik, sangat indah, bersama dengan satu orang lelaki, iaitu Abah Guru Sekumpul tadi. Lalu mak dia tanya, wahai anakku, amalan apa yang hang buat sampai hang duduk dalam tempat yang indah ni? Kata anak dia kepada ibu dia, wahai ibu aku ni ada satu orang bapa angkat aku. Bapa angkat aku berikan amalan kepada aku, amalan itu yang aku buat, kata perempuan ni, tuan-tuan. Lalu mak dia kata, amalan apa yang hang buat? Bapa angkat aku memberi amalannya ialah beristighfar dan berselawat sebanyak 100 kali. Maknanya istighfar 100, selawat 100 kali tiap-tiap hari. Allah beri kemuliaan yang sangat hebat, tuan-tuan. Kita tu tak boleh hukum orang. Tak boleh hukum orang. Tambah dunia akhir zaman ni pula orang mudah nak menghukum seseorang. Orang yang berilmu Allah uji dengan cara berilmu. Orang yang beribadat Allah uji dengan cara beribadat. Orang yang baru nak belajar ilmu agama diuji baru nak belajar ilmu agama. Orang yang baru nak mula solat diuji dengan baru nak mula solat. Orang yang dah reti agama dia diuji tidak menyampaikan ilmu agama dia.
ada perasaan dengki, naudzubillah min dzalik. Tu kita nak buat apa-apa di atas dunia, Allah bagi jadi apa-apa pada diri kita, kita kena ada redha dalam diri kita. Apa maksud redha? Redha ini bermaksud suka dengan ketentuan daripada Allah. Redha bermaksud suka dengan ketentuan daripada Allah. Allah bagi macam mana pun terima, ya Allah, terima kasih ya Allah bagi rezeki ya Allah. Tu kita ni tuan-tuan kena banyak minta ampun dengan Allah, kena banyak minta maaf dengan Allah, kena banyak. Sebab maksud keampunan dengan kemaafan. Afun, hak kita duk minta tu dalam bulan Ramadan, kita minta apa dia? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minas saqatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim. Afuwun karim, afuwun karim. Apa maksud dia? Ya Allah, wahai Tuhan yang maha mulia, maafkan kami, maafkan kami. Kan Piramli buat dah, maafkan kami. Dah dia buat awal lagi. Cuma kita yang tak nampak. Tuan dan dirahmati oleh Allah. Nak habaq pada kita maksud keampunan dengan kemaafan, dua benda yang berbeza. Yang mana digalakkan, dituntut, iaitu kemaafan. Maksud keampunan. Bagaimana kita nak dapat keampunan? Syarat nak dapat keampunan, kita kena beristighfar pada Allah. Kita kena selawat, kita kena bersedekah, kita kena taubat. Itu syarat nak dapat keampunan. Apa maksud keampunan? Kalau kita terjemahkan balik, maksud keampunan ini ialah Allah menutup segala keaiban-keaiban kita yang terdahulu. Allah tutup, Allah Ta'ala tak buka. Selagi mana kamu tidak buka kepada orang ramai, selagi itulah Allah akan tutup keaiban kita. Kita dosa banyak tuan-tuan. Mai semayang ni bukan sebab kita baik, sebab nak tolong hapus dosa kita yang lama. Dosa yang terdahulu. Dosa yang terdahulu ni bukan puluhan tahun dulu. Dosa yang terdahulu ni bukan yang berpuluh-puluh tahun dulu. Dosa yang terdahulu dikira macam mana? Kita tinggal semayang Isyak semalam pun dinamakan dosa yang terdahulu. Tuan dan dirahmati oleh Allah. Tu bezanya keampunan dengan kemaafan. Bagaimana kita nak dapat kemaafan? Syarat nak dapat kemaafan, kena banyak berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab apa? Sebab maksud kemaafan ialah Allah mendilik dosa-dosa kita. Keampunan, Allah tutup dosa kita. Kemaafan, Allah dilik kita punya dosa. Jadi nak Allah dilik dosa kita, kena banyak berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekurang-kurangnya 100 kali sehari. Buatlah 20 lepas sembahyang subuh, 20 selepas sembahyang zuhur, 20 lepas sembahyang asar, 20 lepas sembahyang maghrib, 20 lepas sembahyang isyak. Settle. Istighfar 100 kali, 20. Tuan dan dirahmat. Sekarang kena buat dah. Sebab kita berada di akhir zaman ni tuan-tuan, penyakit pun tidak ada ubat lagi ni. Nah, coronavirus ni pun duk merebak, naik pula sampai angka sampai 3 dah. Nah, macam-macam kluster duk ada, daripada Kayangan turunlah sampai ke daripada kluster sungai, pada tahap tu pula tu. Ke depan ni pula keluar pula kluster kicap pula lepas ni. Tuan-tuan jangan ada buat pasal. Jangan ada buat pasal. Lepas nasi kandak dia mai pula kluster Salah, lepas Salah mai pula kluster Tawak, lepas Tawak mai Telaga, Telaga mai sungai, sungai mai pula sungai mai banjir pula lepas tu. Jangan ada buat pasal. Nak kata apa dia? Belum ada ubat. Sebab apa? Sebab yang menerima ujian daripada Allah ini tidak merasakan diri mereka ada dosa dengan Allah. Semua duk rasa banyak pahala dengan Allah. Semua duk rasa akulah paling banyak buat pahala dengan Allah. Semua duk rasa akulah paling yang terbaik buat amal ibadah. Cerita bab yang terbaik ni tuan-tuan, walaupun di hati kita Allah kira. Jaga. Walaupun di hati kita Allah kira. Ada satu orang YB. Tuan-tuan, jadi YB dengan jadi alim ulama, lebih untung jadi alim ulama. Tuan-tuan pergi duduk kedai makan dengan ustaz, pergi duduk kedai makan, siapa kena bayar? YB ke ustaz kena bayar?
Nah, YB lah bayar. Sebab apa? YB yang bermaksud yang berbayar, bukan yang berbahagia. Ustaz makan dia kena bayar. Tu untung jadi ustaz. Ha, siap dia perli lagi, ustaz tak mau bungkus balik kan? Ni jenis kaki lolang ni kan. Ada satu orang YB di kampung saya tuan-tuan. Dulu lah, cerita dulu. Dia nak orang puji dia. Dia pergi satu program tu dia pergi lewat. Dia masuk lewat. Penuh orang ni. Penuh. Bila penuh dia kena duduk di belakang. Tak ada tempat duduk lah. Di mana tempat duduk dia? Dia kena duduk ke atas selipar. Tak ada tempat duduk lah. Tu yang paling terakhir tempat duduk. Kena berlapikkan selipar. Tak ada tempat duduk lah. Bila kawan tu duduk, rela yang duk jaga jalan tu ronda. Ronda macam kenal dia kata. YB ke? Ya. Jom pergi duduk depan. Tak apa, duduk sini pun tak apa dia kata. Tak mana-mana boleh. Dia mulut tuan-tuan, mulut. Dalam hati dia kata apa dia? Hampa baru tahu, ingat YB hampa tak terbaik lah tu, dia punya tahap tu. Jangan dah buat pasal. Nak kata apa dia pada kita? Bila kita buat amal ibadat, jangan ada riak dalam hati kita. Walaupun riak tu sebesar zarah. Ni kalau aku main ni satgi orang kata aku bagus, besar tu berjadi lah. Tak ada diterima. Takkan diterima. Tu yang rezeki kita payah masuk. Tu yang keberkatan dalam hidup kita payah ada. Tu yang kita ni payah dapat keampunan daripada Allah. Tuan-tuan dan dirahmati Allah. Sebab apa tuan-tuan? Bahasalah saya nak bagi terjemah bahasa kita. Bila kita kecewa dengan seseorang, apa tindakan kita? Contoh saya bagi. Tuan-tuan nak basuh kereta, tuan-tuan pergi car wash. Basuh kereta, pergi car wash. Pi kawas basuh kereta sambil duk tunggu baca surat khabar nak tengok siapa menang semalam, contoh. Yang dirahmati oleh Allah. Nah, tengah-tengah duk tunggu, pekerja tadi dia duk buat lolak. Buat lolak macam mana? Dia basuh kelang-kelang kabut, nombor nak panggil apa? Nombor pelik kan nombor pelik kita. Sini orang panggil nombor pelik kan nombor pelik. Orang Kedah panggil nombor pelik, jangan apa pasal. Nombor kita, nombor pelik kita warna hitam tu patah. Dia cuci, patah nombor pelik tu. Agak-agak apa perasaan kita? Kereta kita. Apa perasaan kita? Kecewa ni tak nak abang dah. Buat kerja tak bagusnya. Banyak duit buat kerja lok-lak, patah habis nombor pelik aku. Satu. Dua, dia jumpa kawan dia nak pergi kedai basuh kereta. Oi, tak payah pergi kedai tu buat kerja lok-lak. Dua benda. Makna apa dia? Makna dia sebab kita kecil hati dengan kerja buat dia. Kita kena tengok balik bagaimana sembahyang yang kita buat sehari semalam, adakah dibawa keberkatan itu bertemu dengan Allah. Maksud dia, adakah Allah Ta'ala terima sembahyang kita tu? Sebab kita pun buat lebih kurang je sembahyang tu. Lepas-lepas sembahyang kita kena beristighfar. Lepas-lepas sembahyang kita kena minta ampun dengan Allah. Sebab apa? Takut ada salah silap dalam sembahyang kita, supaya Allah Ta'ala tak kecewa dengan ibadat kita. Bermaksud kecewa ni macam mana? Bila kita dibuat lebih kurang amal ibadat, Allah mula tarik keberkatan rezeki kita. Rezeki kita payah masuk. Rezeki kita walaupun masuk banyak tapi tidak cukup. Nak kata apa dia? Allah mula tarik keberkatan. Sebab apa dia? Antaranya ibadat kita kemungkinan tak diterima tak diterima oleh Allah Ta'ala. Bagaimana nak Allah Ta'ala terima? Banyakkan bermuhasabah, minta pada Allah. Ya Allah, aku ni baru duduk semayang 5 tahun, ya Allah, terimalah semayang aku, ya Allah. Ya Allah, aku baru nak berubah ni, ya Allah, terimalah perubahan aku, ya Allah. Ya Allah, aku ni dosa banyak, ya Allah, tutuplah dosa aku, ya Allah. Tu kena minta dengan Allah. Bila kita minta dengan Allah, itulah jalan yang paling terbaik. Bila kita minta dengan Allah, itulah jalan yang paling terbaik untuk kita jaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat, ya, orang yang lupakan kematian, apa dia? Nabi sebut an-naumu akhul maut. Akhul maut. Nabi sebut apa dia? Tidur itu adalah saudara kematian. Kita ada tidur ni tuan-tuan, saudara kematian. Lelap seketika kemudian bangun buka balik, alhamdulillah. Ada orang lelap pi terus tak bangun dah, mati nama dia. Tuan dan dirahmati oleh Allah. Nah, habaq kepada kita jangan lupa kematian. Bila kita lupa kematian, kita payah nak buat ibadat pada Allah.
Kita kurang nak buat amal ibadat. Kita tak ingat mati, duk enjoy dengan dunia. Nak lagi dunia, nak lagi dunia. Bukan salah nak ada dunia ni, tak salah, tapi kena balancekan dengan akhirat. Lagi banyak harta benda dunia kita dapat, lagi banyak akhirat kita kena kejar. Semayang jemaah dia, menuntut ilmunya, buat baik dengan orang, patuh arahan orang. Sami'na wa ata'na. Tanda kita patuh arahan Allah, kita akan patuh pada arahan pemimpin-pemimpin kita. Sebab apa? Sebab ulama menyebut pemimpin ini ialah daripada kalangan-kalangan orang kata apa dia? Allah Ta'ala utuskan pemimpin-pemimpin di atas muka bumi kerana nak tengok bagaimana kita ni takwa kita dengan Allah. Kalau dengan Allah kita boleh takut, kalau dengan Allah kita boleh dengar, maka dengan pemimpin pun kita boleh ikut. Kalau dengan pemimpin kita buat lebih kurang, kita nak buat kurang ajar, kita nak buat macam-macam, dengan Allah pun kita sanggup. Sebab apa? Pemimpin-pemimpin ni zilalullah, yang dia apa dia? Orang yang diutuskan oleh Allah Ta'ala menggantikan sayapnya. Maksud dia apa dia? Yakni bukan nak kata Allah Ta'ala tak ada sayap, tidak. Nak kata apa dia? Menggantikan dipimpin atas dunia ni, Allah Ta'ala berikan kepada dia kuasa. Bila kita boleh dengar cakap pemimpin tersebut, maka kita boleh dengarlah urusan-urusan ataupun arahan daripada Allah. Kalau pemimpin kita boleh langgar, lebih-lebih lagi Allah Ta'ala yang maha mengetahui ni, lagi kita boleh langgar, tuan-tuan. Jadi kita kena minta ampun dengan Allah. Banyakkan minta ampun dengan Allah, banyakkan beristighfar, banyakkan mohon Allah supaya Allah redha. Mai semayang ni nak redha Allah, mai mengaji ni nak redha Allah, bukan nak redha makhluk, bukan nak pujian daripada makhluk, nak redha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa dia? Kita ni kena ada cara. Kita nak selamat daripada dunia, tak mau kelecehan. Sebab dunia akhir zaman ni tuan-tuan, leceh. Orang kumpulkan harta-harta di akhirat, kita kumpulkan kegunaan dunia. Bila duit tak ada, kita rasa tak cukup, simpanan kita tak ada, dia mula gelabah. Dia lupa yang beri simpanan tersebut, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nak apa dia? Kita nak Allah ampunkan kita, kita nak Allah Ta'ala permudahkan urusan kita. Banyak-banyakkan mengingati. Banyak-banyak apa dia? Banyak-banyaklah bermuhasabah. Minta dengan Allah, ya Allah ampunlah dosaku ya Allah. Ya Allah, aku ni dosa banyak ya Allah. Ya Allah, redalah ya Allah, bagi aku boleh masuk syurga ya Allah. Tuan-tuan, kita kena minta dengan Allah. Bila kita sebut minta dengan Allah, maka Allah Ta'ala akan permudahkan urusan kita. Bila kita sebut ni, Allah akan mudah urusan. Sebelum kita nak Allah mudahkan urusan kita, kita kena mudahkan urusan orang. Tengok orang ni, tolong susun kasut, mudah urusan orang tak? Mudah urusan orang. Tolong susun kasut, tolong hampak sejadah, tolong buat benda-benda baik, tolong bantu orang, tolong senyum, tolong apa, dapat benda kebajikan. Kan senang tuan-tuan. Sebab apa? Ada 3 benda yang paling payah kita nak buat. 3 perkara ni payah kita nak buat. Apa dia? Yang pertama paling payah kita nak buat ialah memberi salam. Jumpa orang nak bagi salam, payah. Semua muka kalau orang makan buah nanah, masam nak mampu. Allah muka. Jumpa orang bagi salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, bagi salam. Bagi salam pendek pun tak apa. Jangan Assalamualaikum, jangan buat gitu sudah, malu orang. Bagi salam, bagi penuh, jangan tak penuh. Bagi salam kalau boleh, bagi salam penuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Siapa-siapa bagi salam dan dia dijawab salam, orang ni sedang mendapat doa daripada seseorang. Sejahtera. Ni paling payah. Jumpa orang, oi mana? Tu jenis kita. Bukan bagi salam, oi mana? Kena tukar dah. Asal jumpa orangnya, Assalamualaikum. Tapi jangan kerap sangat. Kawan tu masuk jamban bagi salam, keluar jamban mau bagi salam juga, lingkup lah. Entah dan dirahmati oleh Allah sekali ya. Yang kedua, benda yang paling payah kita nak buat. Payah kita nak buat. Apa dia? Memohon maaf. Payah kita nak buat. Boleh mohon maaf? Oi, payah. Nabi jumpa kawan, oi,
aku ni nak minta maaf, aku ada salah silap. Mesti hang ada buat apa-apa dengan aku. Dia mula pula seuzon dengan orang. Orang yang macam ni korek kubur awal-awal tenang masuk dalam kubur, kan payah nak pun. Nak kata apa dia? Kena mohon maaf. Suami kena minta maaf pada isteri, isteri kena minta maaf pada suami. Tetapi disebabkan keegoan kita, disebabkan keegoan kita payah nak minta maaf dengan suami, payah nak minta maaf dengan isteri, payah nak minta maaf dengan anak-anak. Sebab apa? Sebab keegoan kita. Nah, yang ketiga, benda yang paling payah kita nak buat yang ketiga, iaitu berterima kasih kepada orang yang bantu kita. Orang tolong ambil, tolong letak barang kita ke, orang tolong tusung kasut ke, orang tolong buat baik dengan kita ke, berterima kasih. Terima kasih nak. Terima kasih nak. Terima kasih. InsyaAllah Allah Ta'ala akan berkati kita tuan-tuan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, habaq pada kita jadi pakak-pakak lah. Semua kita pakak-pakak minta pada Allah supaya Allah redha kita, supaya Allah jadikan kita insan yang bertakwa. Buat benda ni tuan-tuan. Jumpa orang bagi salam. Jumpa orang bagi salam, inilah pahala bonus. Ni kita boleh bawa mai masjid, boleh bawa mai sejadah, itu pahala bonus. Sebab dulu kita bawa diri sendiri. Kita nak jumpa dengan orang, dia pakai kemas sungguh, dengan pakaian kot dia, dengan kasut dia, dengan stoking, dengan pakai wangi-wangian. Mai jumpa dengan Allah Ta'ala pakai sedekah dia. Padan dia kata jumpa dengan Allah, bukan jumpa dengan manusia. Ampai tentang macam ni. Jumpa dengan Allah pun kena terbaik. Pakaian dia kena terbaik. Diri dia kena lakukan yang terbaik. Untuk apa dia? Untuk Allah Ta'ala terima amal ibadat kita. Jadi kita kena nak yang terbaik, maka kita kena usaha untuk mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya-Allah cukup sekadar tu saja. Yang baik tu daripada Allah, yang buruk tu daripada kelemahan saya sendiri. Mohon ampun dan maaf jikalau ada terkasar bahasa, tersalah bicara. Ada rezeki kita jumpa lagi lain masa lain hari. Moga-moga kita dirahmati dan diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma razzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Rahman ya Rahim ya dzal jalali wal ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin.